Oh, untuk Faiz Nasir, dan kali ini itu dia. Oh, baru saja saya sebut nama Faiz Nasir yang belum melakukan hantaran, tapi kali ini dia cemerlang untuk melakukan assist bagi membolehkan gol terhasil untuk pasukan Terengganu. Gol yang pertama. Jadi Terengganu berada di depan. Begitu cantik pergerakan yang dilakukan antara dua pemain ini, Faisal Halim dan juga Faiz Nasir. Jadi membolehkan jaringan terhasil di Kuala Terengganu ini untuk tuan rumah 1 Perak 0 ketika ini. Jadi tertewas Hafizul Hakim. Walaupun agak jarang mendapat peluang, namun kita perhatikan dia membuka space, buka ruang, dan di sinilah kelibat Faisal yang bijak, dia berada di belakang. Jadi terhalang mungkin di situ, agak leka sedikit dua pemain pertahanan pasukan Perak. Yang pentingnya adalah kerana assist yang dilakukan oleh Faiz Nasir itu tidak susah untuk disambut oleh Faisal Halim. Bola yang senang, hanya perlu melakukan penalti kerana ada pendek. Desi Marcel yang banyak menggerakkan gerakan di sebelah ataupun di bahagian tengah. Oh, inilah jelas kita perhatikan bagaimana Hafizul Hakim berjaya untuk menghalang sepakan ini. David Da Silva, dia mencari gol pribadinya yang keempat untuk pasukan Terengganu sepanjang musim ini. Da Silva sudah bersedia, Hafizul Hakim juga sudah bersedia. Dan itu dia gol. Walaupun dilihat dia berhenti sebelum melakukan lompatan, mudah. Walaupun kita perhatikan di sini ada protes kalangan pemain-pemain pasukan Perak, Hafizul khususnya, kerana kita sedia maklum rules yang dikeluarkan oleh FIFA, yang mana pemain yang mengambil sebagai penalti tidak boleh berhenti terus. Tapi kita perhatikan tadi apakah ada 100% berhenti ataupun ada sedikit pergerakan yang dilakukan oleh David Da Silva, kerana Ahmad Zuhaidi Zulkifli lebih hampir. Kita perhatikan di sini ada movement gerakan, dia tidak berhenti terus. Dia tidak berhenti terus, ada gerakan yang dilakukan. Jadi inilah yang menyukarkan Hafizul. Dia agak kecewa sebenarnya. Satu blessing yang hantaran di kawasan tengah atau kawasan sendiri. Faiz. Oh, kali ini dah, itu dia. Gol sendiri. Oh, apa yang berlaku sebenarnya? Charlie Marcel yang tertampan bola ke gawang sendiri. Penampilannya yang pertama untuk pasukan Perak mencetuskan sedikit kekecewaan dalam usaha dia untuk melakukan clearance. Mungkin kalau dapat kita perhatikan sekali lagi bagaimana kelibat pemain ini. Tapi di situ Hafizul Hakim sudah tersilap langkah untuk keluar ke depan, sedang bola menuju ke gawang sendiri. Kita perhatikan daripada crossing yang dilakukan oleh Faiz Nasir. Disitulah kesilapan yang dilakukan oleh Charlie Marcel. Oh, kesilapan di situ tidak, kesilapan itu tidak sepatutnya berlaku sebenarnya, kerana tidak ada pemain lawan berhampiran dengan beliau. Dia perlu lebih relax, perlu lebih tenang untuk nampaknya untuk mencari peluang. Kali ini Konate antara watak penting dan peluang 1 lawan 1. Bagaimana cutback yang dilakukan, dan ini dia mudah gol. Hakimi Abdullah, dia muncul lagi selaku penjaring bagi pasukan Terengganu. Dia menggunakan peluang yang diberikan oleh Nafuzi Zain, dibawa masuk dalam separuh masa yang kedua ini. Jadi 5 gol berjaya dihasilkannya setakat ini, termasuklah 1 pada malam ini, untuk membuktikan dia adalah antara pemain tempatan berbeza dalam saingan Liga Super musim ini yang harus diberikan perhatian.
Sudah beberapa kali kita perhatikan pasukan Terengganu berjaya mencipta gerakan di sebelah sayap kanan, dan kali ini ianya menjadi. Tapi pujian saya berikan kepada nombor 10 ini kerana makan Konate yang terlebih dahulu membuka ruang dan tenang di situ. Rahman Makassar dia memulakan larian tidak offside di situ, hantaran ke belakang. Halangan yang cuba dilakukan oleh Zubairo tadi, tapi kakinya macam tersangkut pula. Jadi inilah yang terhasil untuk kali ini peluang Nik Akif. Dan itu dia, penalti lagi sekali menuju ke penghujung permainan. Tiba-tiba saja peluang dimiliki oleh tuan rumah bagi mencari gol yang kelima melalui Nik Akif. Dia jelas memberikan isyarat meminta ingin melakukan ataupun ingin mengambil sendiri sepakan itu. Jadi ketiadaan David Da Silva membolehkan Nik Akif untuk menggunakan peluang yang dimilikinya ini. Sekali lagi lorongan yang dilakukan oleh Rahmat, dan di sinilah kita lihat ada dua pemain di situ, dan bagaimana Danish Haziq sedikit kakinya yang menghalang larian yang dilakukan oleh Nik Akif. Jadi peluang untuk Nik Akif bagi mencipta nama selaku penjaring gol untuk pasukan Terengganu dalam perlawanan ini. Dia perlu mencari akaun jaringan untuk membina keyakinannya, walaupun peluang ini sebagai penalti harus digunakan. Sambil Hafizul juga bersedia untuk menafikan sepakan mudah. Gol yang kelima untuk pasukan Terengganu. Sekali lagi hadir melalui sepakan penalti tanpa ada tekanan sebenarnya yang perlu dilalui oleh Nik Akif, kerana mereka sudah berkedudukan 4 gol, dan gol kelima itu adalah bonus bagi pasukan Terengganu. Danish Haziq yang mungkin agak kepenatan sedikit beliau tadi dalam usaha untuk menghalang larian yang dilakukan oleh Nik Akif yang lebih fresh. Dia baru masuk. Kita perhatikan bagaimana sepakan yang cantik untuk menewaskan Abidul Hakim yang menerpa ke sebelah kiri. Jadi ada jaringan besar yang berlaku di Stadium Sultan Mizan ini bagi pasukan Terengganu FC.